Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh ahli Parlimen PAS apabila merasmikan mesin ATM, yang mana semalam mendapat liputan meluas oleh warga net dalam mengkritik tindakan yang dilakukan oleh ahli Parlimen PAS ini. Dan hari ini beliau mengeluarkan kenyataan untuk mempertahankan tindakan beliau dalam merasmikan mesin ATM ini, yang mana ahli Parlimen Bacok berkata kemudahan mesin ATM sesuai untuk permintaan penduduk dan antaranya permintaan yang diterima ketika kempen PRU ke-15. Pada saya, kenyataan yang dikeluarkan untuk mempertahankan diri ini sebenarnya daripada menutup malu sendiri. Kerana tidak perlulah nak merasmikan mesin ATM siap potong riben. Apa mesin ATM itu kepunyaan PAS punya, parti PAS punya, ataupun ahli parlimen ini punya? Tidak. Tugas kita sebagai wakil rakyat, tak kira lah ahli parlimen ke, adun ke, tak kira daripada pembangkang ataupun kerajaan, itu adalah antara permintaan ataupun yang telah pun kita janjikan kepada rakyat. Jika mesin ATM itu datang dan ada sebagai kemudahan rakyat di situ, silakanlah, tak perlulah kita nak rasmikan. Kerana pada saya, kita nak mencari kredit daripada kerja yang kita buat. Itulah gunanya wakil rakyat. Tak payah kita nak menunjukkan kredit kita. Yang nak menilai kita adalah rakyat. Tapi kalau kita pergi rasmi mesin ATM, akhirnya kita post dalam media sosial, mendapat liputan meluas daripada rakyat seluruh negara dan mungkin luar negara melihat, memalukan kita. Mungkin di kawasan orang lain yang lebih moden, yang lebih dekat dengan kawasan bandar, mesin-mesin ATM ini, kalau siapa yang jadi wakil rakyat di sana nak rasmikan, matilah. Berapa puluh mesin ATM yang nak dirasmikan. Saya tidak bercakap ini di atas konteks cemburu ataupun ingin menegatifkan sesuatu. Tetapi daripada kacamata rakyat yang menilai bahawa kita ni terlalu mencari nama. Pemimpin nak mencari nama dengan sampai mesin ATM pun nak dirasmikan. Bayangkan, rata-rata komen apabila saya membahas isu ini, rata-rata kata kenapa tidak sekali nak rasmikan dengan tandas. Ini adalah satu komen yang sangat-sangat negatif terhadap diri kita. Bukan positif. Jadi perlu diingatkan, siapapun pemimpin, tak perlulah sampai benda-benda seperti ini pun kita nak membuat perasmian. Ini adalah sikap pimpinan PAS ya. Kata menjadi pemimpin tidak perlu nak mencari nama apa semua. Tetapi pemimpin PAS, itulah sikap mereka. Yang mana benda seperti ini pun mereka nak rasmikan. Yang mana mesin ATM itu bukan milik PAS. Ini adalah milik pihak bank. Yang mana saya lihat ini, mesin yang dirasmikan ini adalah Agro Bank. Bermaksud ini, Agro Bank punya, bukan Agro PAS punya. Jadi itu isunya. Jadi pemimpin PAS kena bijaklah dalam isu yang mana mereka mengkritik kerajaan yang ada. Tetapi kalau ini standard pemimpin PAS, rakyat sendiri nilailah. Bagaimana seorang ahli parlimen hanya merasmikan mesin ATM yang bukan milik parti. Yang mana sepatutnya kerja yang dibuat di lapangan diutamakan. Rasmi ini buat apa? Benda ni pihak technician daripada Bank Agro pergi letak dekat sana. Yang mana kita mohon suruh letak di sana. Dah diletak, maka selesai, dah boleh dipakai. Kalau nak perlu dirasmikan lagi, kalau kita bayangkan, kalau beliau tak dapat rasmikan waktu itu, maka tak dapat nak digunakan mesin ni. Tak kepelik juga. Jadi banyak perkara yang kita boleh lihat daripada apa yang pimpinan PAS buat. Dan isu ini nak dijawab di media hari ini. Harakah kalau berani keluarkanlah isu-isu yang seperti ini. Saya tengok isu yang seperti ini, Harakah berdiam diri. Isu anak kepada bekas Menteri KDN. Isu subsidi minyak, tidak juga Harakah keluarkan. Jadi perkara-perkara yang memalukan kerajaan, perkara-perkara yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan, mereka postingkan di media mereka. Tetapi isu-isu yang memalukan pemimpin mereka, mereka diamkan. Akhirnya, propaganda-propaganda ini akan dilihat oleh rakyat seolah-olah betul. Jadi, saya lihat, apa yang pimpinan PAS buat, kalau mesin ATM seperti ini, yang tidak perlu sibuk kita nak merasmikannya. Benda-benda yang lain, yang kecil-kecil, sepatutnya dilihat. Ini jelas menunjukkan bahawa pimpinan PAS
tidak peka dengan apa yang berlaku sebenarnya. Mereka lebih kepada dalam isu mereka menjual isu kaum dan agama kerana politiknya terlalu lemah. Bayangkan, mereka hanya berfikir hal-hal yang kecil sehingga kan begitu lama PAS memerintah di negeri yang mana melibatkan ahli parlimen ini tadi. Mesin ATM hanya boleh ada hari ini. Itu pun daripada agrobank. Apakah negeri pimpinan PAS ini telah pun berjaya daripada sisi ekonominya? Sebab itu semalam saya mengkritik apabila mengatakan PAS ataupun Kerajaan Perikatan Nasional boleh berjaya dalam PRU akan datang. Mereka nak menjadikan Terengganu dan Kelantan sebagai contoh untuk kerajaan pusat. Kalau mesin ATM yang seperti ini pun baru nak ada dekat kawasan, bagaimana nak jadi contoh kepada negeri lain? Kalau keadaan yang ada di sana, mesin ATM baru sampai, bermaksud kawasan di sana itu masih daif, masih pendalaman, tidak diuruskan dengan sempurna oleh kepimpinan PAS yang gagal. Jadi kita nak menjadikan PAS sebagai contoh parti yang berjaya dalam pemerintahan negara. Tak nampak. Projek yang mereka buat melibatkan jalan raya 60 juta, tak silap saya. Dan minta kerajaan pusat ambil balik, menyelesaikan masalah itu. Masalah mereka yang mereka buat, tai dia suruh orang buat. Mereka ambil dia punya manisnya. Ini yang berlaku kalau kita tengok. PAS suka ngambil kredit orang lain. Inilah. Contoh mesin ATM sahaja dah cukup. Kreditnya bank agro punya. Yang pergi rasmi, yang punya bank itu agrobank. Yang pergi pasang pun technician agrobank. Yang pergi rasmi pimpinan PAS. Nampak tak? Kreditnya diambil oleh mereka. Seolah-olah agrobank ini PAS lah yang showkan ataupun PAS lah yang mendapat ataupun mungkin nak memberi duit kepada orang. Saya ingat lepas ini keluar daripada agrobank tu duit daripada PAS. Jadi perkara-perkara kecil seperti ini pimpinan PAS tak payahlah. Hari ini nak mempertahankan isu ini. Tugas beliau lah menjadi ahli parlimen tentukan kawasan itu sempurna. Tapi kalau standard mesin ATM pun kau nak rasmi, sebagai seorang ahli parlimen pelik sangatlah. Nanti kalau bank nak pergi buat bisnes, nak pergi membuka cawangan di sana, kena dirasmikan oleh pimpinan PAS juga. Apa yang ada di kawasan situ yang melibatkan orang nak datang bisnes, semua dia nak pergi rasmikan. Ini bukan pimpinan politik yang pada saya perlu buat lah. Mereka perlu mencari benda lain lah. Kalau macam inilah sikapnya, maka pelabur nak melabur dekat sana pun pening kepala. Kerana apa? Kerana mereka ni sibuk nak cari kredit. Konon-kononnya mereka lah yang bawa. Memang betul kita mohon. Tetapi kalau kita hal kecil pun macam ni nak pergi rasmi, menyusahkan orang tau. Ni, orang yang nak esok di my bank mungkin nak pergi buka cawangan dekat sana, menjadi satu isu lagi. Esok BSN nak pergi buka cawangan di sana, jadi isu lagi. Apa yang lain nak pergi ke sana pun nak kena minta daripada ahli parlimen untuk nak buka bank mereka di sana. Kan menyusahkan. Biarkan bank ini berurusan dengan cara mereka. Kerana dia menguntungkan kita rakyat, menyenangkan kita rakyat. Itu yang paling penting. Bukannya sibuk nak rasmikan. Jadi pertikaian ataupun apapun, hujahan untuk mempertahankan diri, itu memanglah tugas ahli parlimen. Kalau tak mampu buat, tak apa. Tetapi sekurang-kurangnya tidak perlulah nak merasmikan perkara-perkara yang kebaikan ini kepada rakyat di kawasan kita sendiri. So itu pencerahan saya dan saya harap kawan-kawan boleh fikir. Kenapa perlu rasmikan mesin ATM? Yang pada saya bukan kepunyaan parti, yang juga bukan tugas ahli parlimen untuk merasmikan mesin ATM. Itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih.